Today is all about Nina Story. Korang jangan lupa like dan subscribe tau. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Jadi hari ini kita akan bahaskan tentang beberapa kepercayaan karut masyarakat Melayu yang mungkin sekarang masih lagi dipercayai. Kepercayaan orang dulu ni sebenarnya telah diwarisi secara turun-temurun dan memang tak dapat nak disangkal lagi kalau kepercayaan yang dulu tu sekarang ni masih lagi ada orang percaya. Sebenarnya kepercayaan ini tak dapat dibuktikan kesahihannya. Tapi kadang-kadang kepercayaan masyarakat Melayu ni di luar akal logik manusia dan sukar untuk dijelaskan dengan cara yang sangat tepat. So without wasting any time, let's get started. Kalau kanak-kanak makan benda yang masam macam apple, buah pelam, buah limau dan buah-buahan yang masam dipercayai akan menjadi seorang yang pelupa dan juga otak akan menjadi lembab. Betul ke? Korang percaya atau tak? Komen di bawah. Kepercayaan yang kedua pula adalah kalau makan kicap semasa mengandung, anak yang akan dilahirkan itu akan menjadi gelap. Dan kalau nak anak tu putih melepak macam anak Mak Saleh, kena minum soya banyak-banyak lah. So bila anak tu keluar nanti dia akan putih melepak sebab soya kan warna dia cerah. Tapi sebenarnya kicap pun dibuat daripada soya kan? Tapi bila fikir balik, apa kena mengena kicap dengan soya yang direbus untuk diminum tu? Masing-masing berasaskan soya, cuma warna yang berbeza je kan? Boleh juga lepas ni kalau nak anak korang warna putih ke, warna biru ke, hijau, just telan cat je lah kan? Senang. Just kidding. Kepercayaan yang ketiga ialah tentang uri bayi. Selalunya ibu-ibu yang lepas bersalin dan uri itu akan ditanam selalunya di hadapan rumah. Uri itu ditanam di hadapan rumah sebabnya kalau uri itu ditanam jauh-jauh, kemungkinan bila besar nanti anak tu akan dapat jodoh orang jauh. Ada juga yang percaya kalau uri itu daripada anak perempuan, kena tanam sekali dengan senduk, sudu, supaya bila anak tu besar nanti boleh pandai masak. Jadi mungkin masa kecil-kecil tu aku punya uri kena tanam jauh kot sebab aku kahwin dengan orang jauh sekarang ni. Dan juga mungkin masa uri aku ditanam tu, parents aku letak sudu, garfu, pisau semula tu, that's why lah aku boleh masak sampai sekarang. Tapi kalau anak aku nanti, aku nak tanam dengan laptop, dengan telefon, dengan kamera. Sebab nanti bila anak aku besar nanti mesti cerdik pandai dengan teknologi kan. Kepercayaan 4 adalah tangkal. Korang pernah nampak tak ada kanak-kanak yang pakai tali yang warna kuning ataupun hitam dekat keliling pinggang dorang? Kadang-kadang ada juga yang pakai gelang tu dekat tangan. Dan masyarakat Melayu pada masa dulu percaya gelang tu sebenarnya boleh menghindari daripada kanak-kanak tu daripada kena kacau dengan makhluk halus. Dan masyarakat Melayu dulu percaya yang tangkal tu sebenarnya boleh menghalau makhluk halus daripada mendekati kanak-kanak tu. Aku juga pernah dengar sebelum ni yang tangkal tu yang diorang pakaikan kat budak tu disebabkan untuk elak budak tu kencing malam. So sampai sekarang aku cuba hubungkan sel-sel DNA aku, apa kaitan tangkal tu dengan kencing malam. Tapi sebenarnya perbuatan ni sangatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ulama sendiri pun mengatakan bahawa perbuatan tu boleh mengundang kepada perbuatan syirik. Dan kepercayaan tangkal ni sebenarnya daripada pengaruh agama Buddha dan juga Hindu. Tapi aku yakin sampai sekarang masih lagi ada kanak-kanak yang memakai tangkal tu disebabkan parents dia bagi. Mungkin sebab masyarakat kita dulu tu pakai tangkal tu adalah semacam sebagai satu lumrah untuk dipakaikan kepada budak-budak tu. Dia bawa amalan yang untuk nenek tu kepada zaman sekarang. Kepercayaan yang kelima adalah tentang buatan orang. Penyakit aneh ataupun perkara yang luar daripada kebiasaan. Masyarakat Melayu percaya bahawa benda tu berkaitan dengan benda mistik. Dan benda tu sebenarnya dah sebati dengan jiwa orang Melayu. Memang tak dapat disangkal sebenarnya ilmu hitam ataupun ilmu gaib tu memang wujud sebenarnya. Dan disebabkan kepercayaan inilah, ada sesetengah orang Melayu yang percaya kalau kedai Melayu tu suram, tak ada orang ataupun tak ada pelanggan yang datang kat kedai tu, mesti kedai tu dah kena guna-guna dengan orang lain ataupun kedai tu dah terkena buatan orang. Manakala kalau lelaki bujang pula kahwin dengan janda, masyarakat Melayu dulu percaya mesti janda tu dah guna-gunakan si lelaki tadi. Apalah salah janda tu kan, padahal tu memang jodoh dia.
Kepercayaan yang keenam adalah tentang bibir sumbing dan lelangit terbelah. Kepercayaan karut orang Melayu dulu, diorang percaya punca terjadinya bibir sumbing dan lelangit terbelah ni adalah disebabkan mulut ikan telah tersangkut pada mata kail yang dipancing semasa si suami ni pergi mancing ketika isteri dia mengandung. Maksudnya masa isteri dia tengah mengandung, dia pergi mancing. Lepas tu ikan tu mulut dia terlekat dekat kail. Lepas tu bila anak tu lahir jadi mulut sumbing. Jadi disalahkanlah ikan tu. Dan diorang percaya benda tu macam seolah-olah sebagai satu sumpahan. Jadi masa isteri mengandung, si suami ni sebenarnya sangat-sangatlah dilarang untuk pergi memancing ataupun pukul binatang-binatang yang berbisa. Sebab diorang risau kalau anak yang dalam kandungan tu akan jadi cacat sebab terkena sumpahan tadi. Sebenarnya bibir sumbing dan lelangit terbelah ni disebabkan oleh otot yang tidak bercantum semasa proses janin sedang berkembang. Dan faktor-faktor sumbing ni adalah disebabkan keturunan, jangkitan, disebabkan makan ubat yang tertentu, radiasi dan juga lain-lain. Tapi bukan disebabkan si suami ni pergi mancing dapat ikan, sebabnya mulut ikan tu tersangkut dekat mata kail dan anak yang keluar tu pun jadi sumbing. Apa salah ikan tu doh? Kepercayaan yang seterusnya adalah menyanyi di dapur akan mendapat jodoh yang tua. Orang tua tu dulu ni memang sangat-sangatlah pantang kalau anak dara dia ataupun anak teruna dia menyanyi kat dapur sambil masak. Dan kalau anak dia menyanyi juga, risau sekiranya nanti dia akan dapat suami ataupun isteri tua. So, korang pernah tak kena tegur dengan mak korang ataupun korang punya nenek, jangan menyanyi dekat dapur kalau kau tak nak dapat lelaki tua? Sila komen dekat bawah. Okey, kepercayaan yang terakhir adalah kalau tangkap gambar dalam jumlah yang ganjil, salah seorang dalam gambar tu akan mati. Orang Melayu dulu-dulu ni sangat percaya kalau kita ambil gambar tu, orang dalam gambar tu dalam jumlah yang ganjil, macam 3 ke 5, 7, 9, salah seorang daripada dalam gambar tu akan mati. So kalau dah tertangkap gambar tu dalam jumlah yang ganjil, mesti akan cepat-cepat padam sebab tak nak benda buruk terjadi. Padahal sebenarnya orang yang tangkap gambar tu sakit hati, dia tak boleh nak masuk dalam gambar tu, jadi dia pula kena tangkap gambar. So dia katalah jumlah ganjil tu sebenarnya adalah alamat yang buruk. Ok guys, sebenarnya banyak lagi tentang kepercayaan karut yang dipercayai masyarakat Melayu yang dulu dan dipercayai lagi sampai sekarang. Yang mana korang ingat tentang kepercayaan dulu yang masih disebut-sebut sampai sekarang, yang mana mak bapak korang still lagi duk sebut-sebut ke korang dan korang pun kena percaya benda tu, please komen di bawah. Dan aku masih ingat juga masa aku kecil-kecil dulu, masa tu aku dekat Buayan. Lepas tu tiba-tiba aku punya tok cakap kalau orang dulu-dulu dengar bunyi burung tu, itu petanda ada akan orang mati pada keesokan harinya. So since that day, bila aku dengar bunyi je burung tu, aku akan ajak tu aku masuk dalam rumah. Dia macam scary gila, kau tahu tak? Tapi kan, apa salah burung tu? Burung yang bertukang, orang yang mati. Apa related dia? Bila fikir balik kan benda tu macam kelakar. Tapi aku tak kata benda tu semuanya macam benda yang negatif tentang kepercayaan karut orang Melayu. Kadang-kadang kepercayaan tu adalah sebagai guideline ataupun sebagai nasihat. Macam tak boleh nyanyi dekat dapur, takut dapat jodoh orang tua tu. Kadang-kadang benda tu adalah disebabkan takut benda yang kita masak tu jadi hangit. Yelah, sebab khusyuk sangat duk menyanyi kan, dengan suara yang tak berapa nak sedap tu. Jadi diorang pun cakap lah benda tu jangan menyanyi, nanti dapat jodoh orang tua. Maksudnya kau kena fokus masak tu, nanti janganlah sampai hangit, tak ada pula orang nak kau nanti. Macam tu lah cerita dia. Satu lagi kepercayaan orang dulu, jangan makan dekat depan pintu atau atas tangga, takut nanti tak ada orang masuk minang. Bila fikir balik, mungkin benda tu tak ada pun related dengan kau punya jodoh ke apa kan. Tapi sebenarnya orang dulu ni dia nak tekankan adab kepada anak-anak dia, kepada cucu-cucu dia. Jadi benda tu macam berkias. Sama juga macam kalau kau kena ketuk dengan penyapu, macam kena sial sepanjang hidup kau, takkan dapat kahwin. Macam tu lah. Tapi sebenarnya nak kata makan kat pintu dengan dekat tangga tu tak elok, tak manis orang tengok duduk makan dekat situ. Yang pasal kalau kena ketuk dengan penyapu tu, yelah penyapu tu kan kotor, buat sapu terlekat tai ayam ke tai kucing ke, kau pergi ketuk pula orang tu, tak ke kotor orang tu kan. Jadi setiap pantang larang dia ataupun kepercayaan orang dulu ni sebenarnya adalah sebab dia sebab orang dulu ni banyak berkias. Jadi diorang cakap lah macam tu. Aku tak kata semua kepercayaan orang Melayu ni karut, tapi sebenarnya ada sesuatu yang orang Melayu dulu ni nak sampaikan kepada kita. So guys, aku harap korang enjoy dengan video aku pada kali ni. Dan macam biasa, korang boleh follow aku dekat Twitter dan juga IG. Jangan tanya aku kat mana aku nak follow Nina ni, kat mana dia punya account dia, kat mana. Jangan tanya sebab link dia dah aku letak dekat description box, korang tinggal spark kat situ.
terus pergi akaun aku dan jangan lupa untuk follow, okay? Dan pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, please subscribe di bawah dan aku yakin korang takkan boring bila tengok channel ni. Dan terima kasih untuk korang yang dah banyak support aku. I love you all so much. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.